Nasional 8 edisi 29 Jun dan berikut tumpuan malam ini. Dera anak, bapa kandung dan ibu tiri direman. Seorang lagi rakyat Malaysia mangsa insiden letupan di Taiwan. Dan sindiket seluduk syabu lebih 120 kg tumpas. Perinciannya bersama saya Kamal Firmansyah dan Hanif Muhyiddin. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bapa kandung dan ibu tiri kepada kanak-kanak 5 tahun Nur Zuliana Zahra Zulkifli yang didera dengan kejam direman 4 hari bermula hari ini. Suami isteri itu ditahan polis di hadapan sebuah restoran di Jalan Bayam, Kota Baru pukul 9 malam. Hari ini kedua pasangan itu dibawa ke kompleks mahkamah di Pasir Mas kira-kira pukul 8 pagi setelah ditahan semalam. Perintah reman selama 4 hari dikeluarkan pendaftar Mahkamah Session dan Magistrate Pasir Mas Rashid Mustafa. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sementara itu, adik Nur Zuliana atau nama mesranya Yaya selesai menjalani pembedahan usus hari ini. Menurut pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab II, Datuk Dr. Ghazali Hasni Mat Hassan, pembedahan itu perlu dilakukan memandangkan usus Yaya berpintal sehingga menyebabkan makanan tidak dapat bergerak dengan betul. Buat masa sekarang, keadaan Nur Zuliana stabil tetapi dia tidak boleh makan apa-apa sehingga saluran ususnya pulih. Datuk Dr. Ghazali berkata, tiada pelawat termasuk ahli keluarga dibenarkan untuk bertemu kanak-kanak itu setakat ini. Mengenai keadaan tulang adik Nur Zuliana, proses pemulihan dijangka 3 hingga 6 bulan tetapi bergantung kepada tahap kesihatannya. Selain itu, beberapa bahagian badan kanak-kanak itu seperti belakang badan, perut, dada dan kepala turut mempunyai kesan lebam serta luka akibat didera. Hak penjagaan terhadap Nur Zuliana akan diberi kepada ibu kandungnya selepas mendapat kebenaran mahkamah sebaik mangsa sihat dan keluar hospital. Demikian menurut Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan Muhammad Hanafi Maulud. JKM juga menyediakan khidmat kaunseling kepada ibu mangsa kerana masih trauma melihat keadaan anaknya yang cedera teruk akibat didera. Termasuklah menawarkan perkhidmatan kaunseling oleh kaunselor-kaunselor daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada ibu kandung ini, yang mana kita dikuatiri bahawa ibu kandung ni trauma lah, kita takut melihat anak-anak dia begini. Beliau ditemui dalam sidang media di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Seorang lagi mangsa warga Malaysia terlibat dalam insiden letupan ketika sambutan Colour Play Asia di Taman Tema Air Formosa, New Taipei City, Taiwan, Sabtu lalu. Kementerian Luar dalam satu kenyataan mengesahkan mangsa merupakan pelajar Vanung University dikenali sebagai Wah Liang Jie. Wah Liang Jie mengalami kecederaan kebakaran di bahagian muka, lengan dan kaki. Dia kini ditempatkan di Hospital GZ Cathay, New Taipei City untuk rawatan lanjut. Manakala mangsa pertama insiden letupan itu, Lim Shi Li, kini dilaporkan stabil. Dia telah dipindahkan daripada Hospital Ren Ai ke Taiwan Medical University untuk rawatan lanjut. Kementerian Luar melalui Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei dalam usaha mendapatkan maklumat lanjut sekiranya terdapat rakyat Malaysia lain yang terlibat dalam insiden tersebut. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lapangan Terbang Kuala Lumpur KLIA berjaya mematahkan cubaan menyeludup rokok putih dengan anggaran cukai lebih 4 juta ringgit minggu lalu. Pengarah Kastam KLIA Datuk Cik Omar Cik Lim berkata, rokok putih tersebut dimuatkan di dalam kontena yang diikrarkan sebagai pelbagai barangan plastik tiba dari China pada 18 Mei lepas.
Dan hasil pemeriksaan kita dapati bahawa ianya mengandungi rokok putih jenama Luqman sebanyak 800 mata kes ataupun 40,000 kartun ataupun 8 juta batang yang bernilai anggarannya ialah 400,000 dengan cukai 4,9,600 ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967 iaitu membuat pengikraran yang tidak benar bagi penerimaan kastam. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM500,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Dalam perkembangan lain, Kastam KLIA juga berjaya menumpaskan 3 cubaan menyeludup dadah jenis metamfetamin seberat 9.219 kg bernilai 1.75 juta ringgit antara 11 Mei hingga 15 Jun lepas. 3 warga asing masing-masing dari India, China dan Ukraine ditahan dan didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Satu sindiket penyeludupan dadah tumpas selepas 120.65 kg dadah jenis syabu dirampas dalam satu serbuan di Ibu Negara. Serbuan oleh Pasukan Narkotik Bukit Aman dan Pasukan Taktikal Khas Risikan Narkotik Sting pada 26 Jun di Kompleks Mutiara Jalan Ipoh itu turut memberkas seorang suspek lelaki warga tempatan berusia 24 tahun. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Sharif berkata, sindiket menggunakan perkhidmatan syarikat Korea untuk menyeludup dadah dari negara China. Kita dapati 12 plastik duduk sina disyaki dadah jenis syabu yang dimasukkan di dalam 6 kotak. Jadi itu tangkapan yang pertama yang kita dapat rampas dipercayai syabu anggaran 120.7 kg. Pada tarikh sama, polis turut menumpaskan satu lagi cubaan menyeludup dadah jenis kokain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Seorang lelaki warga negara Venezuela berusia 62 tahun ditahan selepas polis menemui 2.8 kg kokain ditemui dalam bagasi milik suspek. Kejayaan itu hasil kerjasama dan perkongsian maklumat risikan Jabatan Narkotik PDRM dan Pasukan Narkotik Thailand dan Singapura. Polis Diraja Malaysia PDRM mahu diberi ruang menyoal siasat bekas pegawai eksekutif Petros Saudi International Javier Justo yang kini ditahan di Thailand atas dakwaan memeras ugut. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, pihaknya sudah membuat permintaan itu kepada polis Thailand yang sedang menjalankan proses siasatan mereka. Permintaan itu dibuat sebelum sebarang tindakan diambil terhadap Justo. Saya telah membuat permohonan supaya kita juga diberi ruang untuk membual Justo sebelum apa-apa juga tindakan diambil ke atas mereka. Jadi pada 2 hari bulan Timbalan Ketua Polis Thailand akan datang kemari. So kami akan berbincang dengan dia apakah langkah seterusnya yang akan kita ambil terhadap Justo ini. Tambah Tan Sri Khalid, perbincangan lanjut mengenai perkara itu akan diadakan ketika Timbalan Ketua Polis Thailand datang ke Malaysia Khamis ini. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penyerahan 4,500 bungkusan kuih raya kepada pegawai dan anggota PDRM yang akan bertugas pada Aidilfitri. Mengulas isu pembelian apartmen oleh Majlis Amanah Rakyat MARA di Melbourne, Australia, Tan Sri Khalid berkata pihak polis menyerahkan siasatan lanjut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Keseluruhan siasatannya dijalankan oleh pihak SPRM. Kami tidak nampak ada unsur CBT dalam perkara ini. Jadi pihak SPRM akan menjalankan siasatan keseluruhannya. Akhbar Australia DH mendakwa MARA terlebih bayar 13.7 juta ringgit untuk membeli sebuah kompleks apartmen di Melbourne dan mendakwa wang perbezaan itu dijadikan rasuah di tanah air. Minggu lepas, polis Australia menyerbu sebuah rumah di Melbourne
sebagai sebahagian daripada operasi untuk menyiasat dakwaan tersebut. Sebarang bentuk tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap portal DH, ekoran penyiaran laporan tidak benar bakal dibuat berdasarkan fakta, bukan andaian. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, siasatan terhadap portal tersebut sedang berjalan. When the ministry decides on certain thing, it is not just based on assumption, it's based on fully investigated cases, whether or not culpability or offence has been committed by the media concerned. Beliau menyatakannya di Putrajaya selepas merasmikan pra-pelancaran persidangan Kepolisian Am dan pameran peralatan khas Asia GPEC Asia keempat. Portal DH dipercayai memetik laporan sebuah portal politik yang kemudiannya menimbulkan pelbagai tuduhan terhadap 1MDB. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik menyarankan agar Ahli Parlimen Petaling Jaya Utara daripada DAP, Tony Phua, berundur daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Beliau berkata ini kerana terlalu banyak kritikan dan juga kenyataan yang bersifat menghakimi yang dikeluarkan oleh Tony, walhal beliau adalah salah seorang daripada jawatan kuasa itu. Dia merasa malu, orang yang seperti ini sepatutnya tahu peranan. Bayangkan kalau dia menjadi hakim misalnya, proses penghakiman belum selesai lagi, dia dah buat keputusan. Dia buat kenyataan-kenyataan yang bersifat berat sebelah. Jadi dia sepatut malu, parti dia sepatut malu, orang yang menyokong dia patut malu, orang yang dikaitkan dia patut malu. Beliau berkata dalam proses mencari kebenaran mesti dilihat daripada pelbagai sudut menggunakan pelbagai kaedah. Misalnya mendapatkan laporan audit luar serta laporan Ketua Audit Negara untuk dinilai oleh PAC. Tambah Datuk Seri Ahmad Syabri, jika ahli PAC sendiri membuat kenyataan yang bersifat menghakimi sedangkan proses mencari kebenaran itu masih berjalan, orang itu tidak layak diberi mandat berada dalam PAC mahupun berada dalam Parlimen. Beliau bercakap selepas melancarkan aplikasi laman sesawang e-dagang log-on di Petaling Jaya. Sementara itu, 1MDB menafikan dakwaan kerajaan Malaysia menjamin transaksi komersial antara syarikat pelaburan itu dengan International Petroleum Investment Company IPIC baru-baru ini. Dalam satu kenyataan, syarikat pelaburan strategik itu memaklumkan tuduhan yang dibuat ahli Parlimen DAP Tony Phua berhubung kertas terma ikatan 1MDB dan IPIC mengelirukan. MDB berkata, seperti diketahui umum, IPIC mengeluarkan jaminan pada 2012 bagi bayaran kadar faedah dan prinsipal terhadap 2 bon yang diterbitkan 1MDB bernilai $1.75 bilion Amerika. Ia menjadikan jumlah keseluruhan prinsipal bernilai $3.5 bilion Amerika dan faedah $2 bilion. Kerajaan tegasnya tidak menyediakan jaminan bagi kedua-dua bon ini. Justru tuduhan Tony Phua kononnya ikatan perjanjian di antara 1MDB dan IPIC telah menambah beban jaminan kerajaan Malaysia adalah tidak bertanggungjawab. Dewan Negara hari ini meneruskan sesi penggulungan perbahasan rancangan Malaysia ke-11 RMK-11. Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah menjelaskan tiada cadangan untuk menukar anggota Lembaga Pengarah Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang telah dilantik sebelum ini. Malah penahanan bekas eksekutif Petro Saudi International PSI Limited Javier Justo baru-baru ini telah memberi banyak impak terhadap perkembangan isu 1MDB. Agak sukar untuk bank-bank Malaysia untuk menembusi negara-negara jiran. Tapi dengan adanya ini, ia dengan izin facilitate pertumbuhan tersebut, ia mestilah seharusnya berdasarkan kepada bilateral. Hubungan kita dengan Indonesia betul rapat. Ini semua akan memberi peluang kepada
Islamic finance untuk berkembang lanjut. Isu seterusnya tentang YMDB, ini adalah mengenai dengan pelantikan ahli lembaga pengarah. Ini kita belum bercadang lagi untuk bertukar ahli lembaga pengarah. Ini sebenarnya Datuk Yang Ketua, apabila berlaku penangkapan Xavier Andre Justo di Thailand, ia memberi banyak impak kepada YMDB. Satu, YMDB ini sebelum ini dilihat sebagai satu syarikat yang fragile. Dia ada skandal, saya pernah terangkan di Dewan Rakyat terutamanya. Tuduhan-tuduhan daripada online, media dan sebagainya. Jadi dengan penangkapan beliau, dengan apa yang telah beliau nyatakan itu, bermakna isu itu tidak timbul. Bermakna bahawa YMDB adalah atas landasan yang betul. Kini pihaknya sedang menunggu laporan lengkap mengenai siasatan Justo sebelum mengambil tindakan seterusnya. Bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia pula, Menterinya Datuk Seri Ahmad Syabri Cik memaklumkan perkhidmatan kampung tanpa wayar dan pusat internet satu Malaysia merupakan infrastruktur sementara. Justru usaha untuk memperbanyakkan kemudahan seumpama itu adalah terhad. Jadi kalau orang nak minta, banyakkan lagi kampung tanpa wayar, kita katakan dia ada hak dia yang tak perlu untuk diteruskan sekiranya liputan selular, telefon, komunikasi dan broadband kita sudah menyeluruh, itu adalah tidak perlu lagi. Ianya perlu pada waktu tersebut dan tidak perlu kita kembangkan di masa yang akan datang sekiranya tidak perlu. Ianya adalah merupakan infra sementara. Jelasnya dalam dunia telekomunikasi, segala teknologi itu mempunyai jangka hayat yang bersilih ganti dengan perkembangan teknologi baharu. Pada masa sama, dunia jalur lebar kini berhubung kait dengan pertumbuhan ekonomi negara. Apatah lagi soal liputan bukan lagi aspek utama, namun kelajuan mutu perkhidmatannya menjadi asas penting untuk mencapai negara maju. Untuk itu, sasaran 100 megabit per saat bagi kawasan bandar dan 20 megabit per saat luar bandar akan menjadi keutamaan pihaknya dalam RMK 11. Khalid bin Mahlad katanya, kami diberitahu oleh Sulaiman bin Bilal. Katanya, kami diberitahu oleh Hazim bin Sahal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sabdanya, sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah pintu yang dinamakan pintu rayyan, iaitu pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Jadi, tiada seseorang pun yang dapat memasuki pintu tersebut selain orang-orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Bukhari. Perkembangan terbaru krisis di Greece tidak memberi risiko sistemik kepada ekonomi Malaysia. Namun menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kerajaan akan memantau perkembangan semasa dalam tempoh sehari dua ini. Ini kerana tindakan Greece itu mungkin menjejaskan sentimen global. I will want to see the development the next 1 or 2 days. The key factor is whether Greece remains as part of the Eurozone or they pull out of the Eurozone. That will be the key development. Cadangan Bank Pusat Eropah menghadkan jumlah pembiayaan kecemasan telah menyebabkan Athens melaksanakan kawalan modal. Menurut satu warta yang dikeluarkan kerajaan Greece, bank-bank negara itu akan ditutup hingga 6 Julai ini dengan pengeluaran tunai di mesin juruwang automatik ATM juga dihadkan pada RM252.40 sehari. Dalam perkembangan lain, kerajaan negeri disarankan untuk mempergiatkan usaha mengurangkan tunggakan hasil. Jelas Perdana Menteri, sekiranya tunggakan hasil dapat dikurangkan dalam jumlah 25%, ia akan meningkatkan hasil negeri sebanyak RM500 juta. Katanya cadangan jawatan kuasa hasil negeri supaya kerajaan negeri mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kutipan hasil dipersetujui Majlis Kewangan Negara. Secara purata, tunggakan hasil negeri bagi tempoh tahun 2010 hingga 2014 melebihi RM2 bilion setahun.
Selain itu, bagi meningkatkan hasil, kerajaan negeri boleh mengkaji kesesuaian pelaksanaan beberapa cadangan yang boleh dilaksanakan segera dengan mencontohi pengalaman kerajaan negeri yang telah melaksanakan. Antaranya, cadangan tersebut termasuklah menggunakan kadar cukai tanah yang berbeza antara pertanian berskala kecil dan berskala besar. Kerajaan negeri juga disarankan untuk memperhalusi beberapa cadangan mengikut kesesuaian termasuk menetapkan had budi bicara bagi kadar pengurangan bayaran premium tanah dan sebagainya. Dato' Seri Najib menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kewangan Negara tahun 2015 di Putrajaya. Trend pemasaran produk dan perkhidmatan menerusi media sosial seperti Instagram dan Facebook kini dilihat sebagai kaedah pemasaran yang efektif serta memenuhi gaya hidup masa kini. Terkini, seorang suri rumah melakukan percubaan memasarkan produk kecantikan jenama Raisha Skincare secara dalam talian. Menurut pengurus Raisha Skincare, Nur Azlina Muhammad Nur, dengan memasarkan di media sosial, beliau sudah banyak mendapat peluang pasaran berpotensi. Pihaknya menyasarkan sebanyak 3,000 set bagi fasa 3 bulan pertama jualan produk kecantikan itu. Salah satu impian saya, sebab saya suka cantik dan saya suka saya nak berkongsi kecantikan, resepi ataupun petua dengan wanita-wanita lain di luar sana lah. Sebab itulah saya melancarkan produk kecantikan Raisha Skincare ni. Brunei, Singapura dan Indonesia adalah antara negara ASEAN yang sudah mendapat tempahan bagi pemasaran produk kecantikan syarikat Bumi Putra ini. Antara rangkaian produk Raisha Skincare terdiri daripada LY Cleanser, LY Gold Serum dan LY Gold Miracle Cream. Kesemua produk Raisha sesuai untuk digunakan golongan lelaki dan wanita. Baik, Festival Ramadan Putrajaya kembali lagi dari 18 Jun hingga 16 Julai 2015 bermula 12.30 hari hingga 12.30 malam di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Kiblat Walk dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Presin 3 Putrajaya. Antara program menarik ceramah agama setiap Sabtu dan Ahad, jualan barangan raya dan juadah berbuka, Expo Mega Raya serta acara Panjut Community. Layari www.ppj.gov.my. Kejohanan badminton terbuka Kanada jaguh perseorangan negara Datuk Lee Chong Wei meneruskan momentum kejuaraan dengan menjinakkan pemain Hong Kong Angus Ng Ka Long dengan straight game dalam aksi final. Dan kejayaan itu merupakan kejuaraan kedua buat dirinya dalam tempoh 2 minggu selepas gelaran di GP Emas Terbuka Amerika Syarikat minggu lepas. Selepas diberikan tentangan sengit di separuh akhir tempoh hari, aksi final Chong Wei ternyata mudah. Bertemu pemain Hong Kong Angus Ng Ka Long, Chong Wei tidak berdepan banyak masalah untuk merangkul kejuaraan kedua. Namun di set pertama, bekas pemain nombor 1 dunia itu diberikan sedikit tentangan oleh lawan yang merupakan pemain pilihan ke-7 kejohanan. Chong Wei menang 21-17. Set kedua, Chong Wei terus mempamerkan aksi bertenaga dan menamatkan permainan 21-13 dalam masa keseluruhan 35 minit. Dua kejayaan itu hadir selepas beliau selesai menjalani hukuman penggantungan selama 8 bulan dari Persekutuan Badminton Dunia BWF berikutan gagal ujian doping di kejohanan dunia tahun lalu. Pakaian baru dan sambutan Hari Raya memang sudah sinonim. Namun bukan semua insan bernasib baik meraihkan hari mulia itu dengan presiden selengkapnya. Justru prihatin dengan golongan yang kurang mampu, Pertubuhan Projek Kasih menganjurkan program Amal Baju Raya Projek 2015. Program itu tampil dengan inisiatif mengumpul baju raya baru dan terpakai sumbangan orang ramai. Lebih menarik, hanya baju yang bersih dan terjaga kualitinya akan dipilih untuk diagihkan ke rumah-rumah kebajikan. Wartawan Zahrinul Aini Sumeri melaporkan. Program Amal Baju Raya Projek 2015 yang masuk tahun ketiga penganjurannya dijayakan melalui hebahan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram.
Naib Presiden Pertubuhan Projek Kasih yang juga pengurus projek, Musliana Mansur menjelaskan lebih 100 sukarelawan yang terdiri daripada pengguna media sosial dengan pelbagai latar belakang kini menyertai mereka. Pastinya kita memang memerlukan sokongan daripada semua pihak, baik sukarelawan atau juga orang-orang yang memberikan sumbangan. Dan kita amat berharap supaya next sesi kita boleh dapat berikan sumbangan kita di luar kawasan Lembah Kelang. Dan kami juga mengalu-alukanlah jika ada golongan atau NGO atau orang-orang persendirian yang ingin bekerjasama dengan kami. Untuk tahun ini, program ini berjaya mengumpul 10,000 pasang baju bakal disalurkan ke 20 buah rumah anak-anak yatim, asnaf dan ibu tunggal yang terpilih di sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Mengambil berat kualiti pakaian yang ingin didermakan, baju-baju tersebut melalui proses kawalan kualiti dan pemilihan yang sistematik terlebih dahulu. Apa yang menarik mengenai program amal Baju Raya Projek 2015 ini, hanya baju-baju yang berkualiti sahaja akan diagihkan dan sukarelawan yang bertugas akan mengasingkan baju-baju ini mengikut saiz dan juga jantina sebelum ia dibungkus dan dihantar semula ke rumah anak-anak yatim yang memerlukan. Bagi penderma, program sebegini bukan hanya dapat membantu golongan kurang bernasib baik, malah secara tidak langsung memberi keinsafan kepada diri sendiri untuk merasai kesusahan hidup insan lain. Baik, Nasional 8 berakhir di sini. Kesempatan berbuka puasa bersama rakan dan keluarga dapat mengeratkan ukhuwah. Dan pada masa sama menerapkan kemesraan yang sememangnya digalakkan dalam agama Islam di bulan Ramadan ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia dan selamat menunaikan solat tarawih.